Penularan berita palsu bukan fenomena baru tetapi kesannya dapat dilihat lebih jelas pada masa kini. Serta kajian menunjukkan maklumat palsu disebarkan jauh lebih pantas berbanding maklumat benar. Dan sedarlah bahawa penyebaran berita palsu hanya merumitkan lagi keadaan sedia ada melalui penyebaran fitnah yang akan mengakibatkan ketakutan dan menambah kegelisahan orang ramai. Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Azizan Alam. Kita mulakan Pastikan Sahih hari ini dengan segmen Sahih. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM ingin menegaskan bahawa pihaknya tidak pernah memperakukan mana-mana produk atau makanan yang boleh merawat diabetes serta mengawal gula dalam darah seperti didakwa dalam laman sesawang Provi Heredens Medical Associates baru-baru ini. Gambar yang digunakan adalah tanpa kebenaran KKM dan pihak KKM juga tidak pernah memberikan kebenaran bagi menyiarkan artikel berkenaan. Sehubungan itu, KKM menyeru agar masyarakat tidak mudah terpedaya dan terpengaruh dengan kenyataan yang tidak diketahui kesahihannya. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menafikan dakwaan yang sedang tular di media sosial dan aplikasi WhatsApp. Kononnya ramai warga Bangladesh diberikan kad pengenalan MyKad menjelang pilihan raya. Dalam satu kenyataan, JPN menegaskan dakwaan tersebut tidak benar. Sebaliknya, MyKad hanya dikeluarkan kepada individu warga negara Malaysia yang layak sahaja berdasarkan peruntukan perundangan. JPN turut menjelaskan bahawa paparan MyKad yang ditularkan dan didakwa milik warga Bangladesh itu adalah tidak benar. Sebaliknya, beliau adalah seorang warga negara Malaysia yang sah. Jelas JPN lagi, beliau telah diambil sebagai anak angkat secara sah dari sudut undang-undang dan dibesarkan oleh satu keluarga Cina sejak dari lahir lagi. Ujarnya lagi, isu tersebut telah dilaporkan oleh pihak media yang menjelaskan bahawa individu tersebut adalah warga negara Malaysia. Dan polis masih mengesan seorang remaja lelaki yang dilihat tular menerusi rakaman video menendang dan menampar seorang perempuan termasuk menggunakan selipar sehingga mencetuskan kemarahan warganet. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu ACP Muhammad Zaidi Abdullah ketika dihubungi berkata pihaknya belum menerima sebarang maklumat atau laporan polis mengenai kejadian itu sama ada benar ia berlaku di Kota Kinabalu. Bagaimanapun katanya pihaknya sedang menjalankan siasatan mengenai video tular berkenaan dan meminta kerjasama daripada semua pihak untuk tampil memberikan maklumat mengenai kejadian itu bagi membolehkan pihak polis menjalankan siasatan dan menahan suspek. Rakaman video berdurasi 18 saat itu menunjukkan remaja lelaki itu menampar beberapa kali arah muka perempuan terbabit hingga tertolak ke dinding. Baik, polis mengesahkan telah menahan individu tular memijak hiasan kolam Deepavali dan perakam video berkenaan selepas kedua-dua mereka hadir di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Klang Utara di sini pada Ahad. Ketua Polis Daerah Klang Utara ACP Vijaya Rao Samachulu berkata kedua-dua suspek berusia lingkungan 20-an dan 30-an itu hadir di IPD Klang Utara sekitar jam 11 malam. Beliau berkata kedua-dua suspek telah hadir ke IPD Klang Utara dan akan direman selama 3 hari untuk membantu siasatan. Ujarnya lagi kedua-dua individu terbabit merupakan kaki tangan sebuah hospital swasta dan motif kejadian masih dalam siasatan. Polis Daerah Iskandar Puteri telah membuka siasatan video tular kamera litar tertutup CCTV di media sosial berhubung bayi dibiarkan terjatuh oleh seorang lelaki di Johor Bahru. Video berkenaan menunjukkan bayi tersebut jatuh dari katil dan tidak dipedulikan oleh lelaki itu yang berdurasi 23 saat dimuat naik oleh seorang pemilik akaun di Facebook. Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri ACP Rahmat Arifin berkata hasil siasatan mendapati rakaman video kamera litar tertutup CCTV tersebut tertera tarikh 3 Disember 2020. Jelas beliau setakat ini pihaknya belum menerima sebarang laporan polis berkaitan kejadian tersebut. Rahmat turut menjelaskan siasatan lanjut masih dijalankan bagi mengesan kedua-dua pihak yang terlibat dalam kejadian tersebut.
Baik, orang ramai diminta agar berhati-hati sekiranya menerima SMS memaklumkan bahawa sejumlah wang telah dikreditkan ke akaun e-wallet Touch and Go yang disertakan dengan pautan ke akaun. Ini kerana ia adalah taktik yang digunakan skamer untuk mendapatkan maklumat seperti nombor telefon dan nombor PIN akaun e-wallet melalui laman web palsu ataupun phishing. Dan sebagai peringatan penting, anda dinasihatkan agar tidak menekan pautan yang diterima dari nombor yang tidak dikenali. Sentiasa mengakses akaun e-wallet anda dari aplikasi yang sah serta menyemak SMS yang diterima dengan pihak berkaitan. Dalam masa yang sama, aplikasi Touch and Go e-wallet turut mengeluarkan kenyataan melalui akaun Facebook rasmi mereka bahawa terdapat SMS baru yang menyamar sebagai pihaknya. Dan selain itu, mereka turut meminta orang ramai berhubung dengan Touch and Go sendiri bagi menyemak sama ada SMS yang diterima adalah sahih ataupun tidak. Dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM mengingatkan semua pihak terutamanya pengguna media sosial agar sentiasa menjaga kesopanan, bertolak ansur serta tata susila ketika memberikan pandangan membuat sebarang ulasan menjelang pilihan raya umum ke-15 PRU15 ini. SKMM dalam kenyataan media berkata pihaknya akan terus membuat pemantauan bagi membendung penyebaran maklumat yang tidak sahih serta kenyataan bersifat jelik membabitkan unsur 3R iaitu raja, agama dan juga kaum. Menurut SKMM, susulan pengumuman Suruhanjaya Pilihan Raya SPR berhubung tarikh PRU15, sebarang perkongsian kandungan yang bersifat palsu, jelik dan mengancam adalah satu kesalahan mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia AKM 1998. Ujar SKMM lagi, jika disabitkan kesalahan, pengguna boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya sekali. Baik, elakkan dari menjadi mangsa phishing iaitu laman web perbankan palsu dan perbuatan tersebut bagi memancing maklumat atau data peribadi mangsa seperti maklumat perbankan, kad kredit dan lain-lain dengan cara mengarahkan mangsa ke laman web perbankan yang palsu. Pastikan juga gambar atau frasa keselamatan dapat dilihat dengan betul sebelum anda memasukkan kata laluan perbankan anda. Baiklah, skamer sentiasa berubah-ubah untuk menipu anda. Berhati-hati dengan iklan di media sosial kerana iklan-iklan ini mungkin tipu helah yang boleh menyebabkan kecurian maklumat peribadi dan kehilangan wang. Jika ditipu, hubungi bank anda atau Pusat Respons Skam Kebangsaan NSRC melalui talian 997. Ayuh kita ikuti video ini untuk maklumat lanjut. Duit hilang! Ya Allah! Duit hilang! Macam itulah duit senang-senang hilang dari akaun. Kecoh gila pasal Made Cleaning Service app. Lepas tu IPTV. Esok lusa boleh jadi servis aircon murah. Dah lepas tu pula nikah online murah. Ini semua cara skamer nak memperdayaikan kita. Kalau korang perasan, semua ni bermula dari luar sistem perbankan. Senang cerita, cara skamer dapatkan duit korang sama je. Skamer akan trik korang untuk revealkan maklumat perbankan. Itu je. Penat-penat dapat gaji dari bank datang. Kepada skamer ia kembali. Nak tahu apa langkah berjaga-jaga? Let's go. Cek pautan laman web dengan betul. Tengok betul-betul. Kadang-kadang tu nampak je sama tapi tak serupa. Online banking site ada paparkan ciri keselamatan untuk beri amaran kepada korang. Ada foto, ada frasa unik dan sebagainya. Kalau tak ada, dah stop. Tak payah teruskan transaksi tu. Jangan buat transaksi melalui public wifi. Yang free-free tu semua, ini memang sangat-sangat tak digalakkan. Jangan download apa-apa pun dari saluran bukan rasmi. Yang paling kena hati-hati sekali, link dari SMS. Jangan tekan. Jangan kongsi butiran ID atau kata laluan korang dengan sesiapa pun. Never ever. Perangkap dan ancaman skamer akan sentiasa berubah. Dapatkan maklumat skam terkini melalui Facebook Amaran Skam. Jangan lupa follow kami #SoalSekatSebar.
Kita akan kembali lagi selepas ini. Saya boleh jual pada harga lebih tinggi. Yang lagi mahal. Lagi cepat untung. Orang tetap beli. Buat orang makan. Tapi saya sendiri dibantu supaya berniaga. Jadi giliran saya lah untuk membantu sedaya upaya. Jadi saya pilih untuk menjual dengan harga yang lebih berpatutan. அப்பாக்கு வயசாச்சு. ஆனா அவரோட வேகம் இன்னும் குறையல. எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தா நான் எப்போதுமே என் அப்பாவோட தான் இருப்பேன். ஏன்னா அவரோட அர்ப்பணிப்பு எனக்கும் என் குடும்பத்துக்கும் விலை மதிப்பில்லாதது. 我相信每个机会，没有一件事情是简单的，但一切是公平的。付出越多，收获越多。为了更美好的未来，我选择继续努力。Lebih 21 juta pengundi bakal melunaskan tanggungjawab mereka dalam menyuburkan demokrasi negara. 222 kursi di Parlimen, manakala di DUN 42 di Pahang, 59 di Perak dan 15 di Perlis, manakala 1 di Bugaya. Naratif khas PRU 15 bermula 5 hingga 18 November 2022 pukul 9 malam di TV1 dan saluran berita RTM. Baik, kita kembali dalam Pastikan Sahih. Teruskan dengan segmen Semasa. Mahkamah Rayuan Singapura membebaskan seorang warga Malaysia, G. Punitan, yang dijatuhi hukuman mati kerana mengedar 28.5 gram diamorfin ke Republik itu selepas menimbangkan bukti baru. Punitan dijatuhi hukuman mati pada Mei 2020. Orang pertama dijatuhkan hukuman semasa pandemik COVID-19 melalui perbicaraan jarak jauh. Dalam siasatan, dia dikenal pasti seorang daripada dua penghantar dadah sebagai dalang dalam transaksi dadah
dadah yang berlaku pada 28 Oktober 2011. Sebelum itu, Punitan memperkenalkan kedua-dua Korea itu pada 12 Oktober 2011 bagi memudahkan transaksi dadah yang akan berlaku di tempat letak kereta West Coast McDonald. Penghakiman penuh dikeluarkan di laman sesawang mahkamah pada Isnin. Selain Hakim Tay, kes itu dibicarakan di hadapan Ketua Hakim Negara Sundaresh Menon dan Hakim Andrew Pang. Dua lelaki tempatan maut manakala seorang lagi cedera dalam kemalangan runtuhan kren gantri di sebuah kilang di kawasan perindustrian Kampung Aceh Setiawan. Kejadian berlaku pada petang Isnin. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak dalam satu kenyataan memaklumkan pihaknya menerima maklumat runtuhan kren yang mengobarkan Abdul Rajim Haskimi, 33 tahun dan Maidin Asibin, 29 tahun serta Moset Alinit, 34 tahun yang cedera pada jam 4.58 petang. Beliau berkata kemalangan kren industri berat dipercayai akibat kerja-kerja pemotongan kren untuk dilepaskan, di mana berlaku runtuhan kren ketika kerja-kerja pemotongan menyebabkan 3 mangsa itu tersepit. Beliau berkata pasukan bomba yang tiba di tempat kejadian telah mengeluarkan mangsa menggunakan peralatan khas dan bantuan kren bagi memudahkan operasi. Katanya mangsa yang maut diserahkan kepada pihak polis dan mangsa yang cedera dihantar ke hospital. Hampir 30 buah rumah kediaman dan premis perniagaan rosak dalam kejadian ribut di Kampung Undang, Marang petang semalam. Kejadian ribut berserta angin puting beliung kira-kira 10 minit itu berlaku pada pukul 2.30 petang. Menerusi video yang tular di media sosial petang semalam menyaksikan kebanyakan premis terlibat mengalami kerosakan di bahagian bumbung. Dalam masa yang sama, tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Kejadian dipercayai bermula dengan hujan renyai kemudian secara tiba-tiba dibadai dengan pusaran angin yang kuat dan mengakibatkan kerosakan premis penduduk di kampung berkenaan. Pengurusi Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Undang, Daud Hassan memberitahu pihaknya masih menjalankan nilaian jumlah keseluruhan premis yang rosak dalam kejadian ribut itu. Nilai kerugian masih belum dapat dipastikan, namun bantuan segera akan disalurkan bagi meringankan beban dan keselesaan penduduk yang terlibat. Sebanyak 33 tong berisi cecair bahan kimia ditemukan di kawasan lapang berhampiran Pusat Transformasi Luar Bandar RTC Gopeng Ipoh semalam. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak berkata kesemua tong itu yang didapati mengalami kebocoran dipercayai telah dibuang secara haram pihak tidak bertanggungjawab. Jurucakap itu berkata pihak Balai Bomba dan Penyelamat BBP Gopeng menerima maklumat mengenai kejadian itu pada pukul 5 petang sebelum bergegas ke lokasi kejadian dengan dibantu BBP, Simpang Pulai dan pasukan khas bahan kimia berbahaya Hazmat BBP Pasir Putih. Pasukan bomba membuat penilaian dan membuat kepungan di kawasan itu sebagai langkah berjaga-jaga selain pihak Hazmat BBP Pasir Putih membuat pengesahan dan persampilan di tempat kejadian. Bilangan penduduk terjejas banjir di Melaka berkurang kepada 13 orang daripada 4 keluarga pada pukul 8 pagi ini berbanding 16 orang daripada 5 keluarga semalam. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Melaka dalam satu kenyataan berkata kesemua mereka membabitkan penduduk di daerah Alur Gajah yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Balai Raya Kampung Belimbing. Dan kenyataan itu memaklumkan mangsa terlibat ialah penduduk dari Kampung Pulau dan Kampung Belimbing. Bekas ahli politik yang bertanding dalam PRU 14 antara 11 individu ditahan reman kerana disyaki terbabit dalam kes pemerdagangan manusia. Kes eksploitasi buruh tersebut dibongkar menerusi beberapa siri serbuan di Pulau Pinang dan Kedah sejak 27 Oktober lepas. Lelaki berusia 50-an bergelar Datuk itu diberkas malam 30 Oktober susulan penahanan 8 lelaki dan 2 wanita berusia 22 hingga 60 tahun pada Khamis lepas. Dia dipercayai pengasas Pusat Pemulihan Dadah dan Alkohol. Bekas ahli politik yang telah bertanding pada PRU 14 tempoh hari di peringkat Parlimen dan juga DUN, namun beliau kalah kedua-dua tempat dan juga hilang
wang pertaruhan. So, saya tidak mahu perkara ini kemudian dipolemikan sebagai satu tindakan bertintakan politik dan sebagainya. Ianya jelas dan ketara bermula daripada siasatan yang menunjukkan bahawa adanya kesalahan anti perundangan manusia. Ya, so tidak timbul lagi soalan-soalan ataupun polemik-polemik berbentuk politik. Perdana Menteri mengucapkan takziah kepada rakyat Korea Selatan berhubung tragedi rumpuhan ketika berlangsungnya pesta Halloween di daerah Itaewon pada Sabtu lepas. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata doa dan simpati rakyat Malaysia bersama mangsa dan keluarga mereka. Beliau menzahirkan Malaysia turut bersedih atas tragedi itu, mendoakan semoga keluarga mangsa tabah menghadapinya. Jumlah mangsa korban rumpuhan di Seoul meningkat kepada 154 orang termasuk 26 warga asing. Tragedi itu berlaku apabila sekumpulan besar peserta parti Halloween bersesak-sesak memenuhi lorong selebar 3.2 meter di daerah hiburan terkemuka Seoul. Seramai 8 pendatang asing tanpa izin parti warga Myanmar ditahan dalam cubaan mereka masuk secara tidak sah ke negara ini melalui sempadan Malaysia-Thailand di Bukit Tangga, Bukit Kayu Hitam, Kedah dan markas Divisyen Kedua Infanteri Malaysia 2 Divisyen dalam kenyataan menyebut kesemua parti ditahan semalam di sektor Op Benting iaitu di kawasan tanggungjawab Brigade ke-6 Infanteri Malaysia bertindak berdasarkan maklumat berisikan pasukan operasi mengesan pergerakan mereka yang mencurigakan di sempadan negara. Hasil pemeriksaan mendapati mereka tidak memiliki dokumen perjalanan sah. Turut dirampas 4 telefon bimbit, wang tunai dalam mata wang Malaysia, Myanmar dan Thailand, 5 kad pengenalan Myanmar, 3 pasport Myanmar dan 6 beg pakaian dengan anggaran nilai keseluruhan rampasan RM2,503. Kesemua parti lelaki berusia 25 hingga 45 tahun itu diserahkan kepada Balai Polis Bukit Kayu Hitam untuk tindakan lanjut. Perkhidmatan tren khas keluarga Malaysia ke Pantai Timur serta 8 perkhidmatan tren elektrik ETS tambahan sempena pilihan raya umum ke-15 PRU15 bermula 18 November hingga 20 November, kata Keretapi Tanah Melayu Berhad KTMB dalam satu kenyataan. KTMB memaklumkan sebanyak 716 tiket ditawarkan untuk perkhidmatan tren khas dan 2,520 tiket bagi perkhidmatan tren ETS, manakala penjualan tiket akan dibuka melalui hari esok pada pukul 2 petang. Inisiatif tersebut bagi memberi kemudahan kepada mereka yang akan pulang ke negeri masing-masing untuk menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi pada PRU15. Sementara itu, perkhidmatan tren ETS tambahan melibatkan laluan stesen KL Central ke stesen Padang Besar dan sebaliknya serta stesen Butterworth ke stesen KL Central. Turut disediakan bagi tarikh yang sama, tiket boleh didapati melalui aplikasi KTM Mobile KITS atau laman sesawang KTMB. Orang ramai juga boleh menghubungi pusat panggilan KTMB di 0322671200 atau melayari saluran media baru rasmi KTMB serta laman sesawang KTMB www.ktmb.com.my untuk maklumat lanjut. Baik, pastikan sahih berat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini dengan notifikasi.
Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my. Baik, kini kembali dalam Pastikan Sahih dan kita teruskan untuk segmen terakhir, notifikasi. Baik, aktiviti pemerdagangan manusia berupaya mencemarkan imej negara di mata dunia serta pelbagai usaha harus dilakukan bagi mengurangkan masalah tersebut. Ikuti kupasan bicara naratif malam ini jam 9 malam dengan tajuk Jenayah Perdagangan Orang, Anda Mungkin Mangsa seterusnya bersama dengan Yang Berbahagia Datuk Muhammad Fauzi bin Mat Isa iaitu Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Kawalan Kementerian Dalam Negeri. Baik, malam ini untukmu Malaysia bawakan untuk anda perbincangan bersama dengan Abang Bomba dengan tajuk 19 November Siap Siaga Abang Bomba bersama dengan pengacara Nadir Nordin dan Luqman Hakim dan juga panel jemputan penolong Pesuruhjaya Bomba, pengarah bahagian pengurusan korporat Muhammad Syoki Hamzah dan penolong penguasa Bomba Syazwan Zakaria bersiaran langsung dari TV1 jam 7 malam dan juga menerusi Facebook, Instagram serta Twitter RTM juga menerusi rtmclick.rtm.gov.my. Baik, saudara, kita mungkin sudah merasa selesa, namun ketahuilah bahawa pemakaian pelitup muka amatlah digalakkan, terutamanya jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan selsema. Dan sekian sahaja daripada saya di Pastikan Sahih hari ini. Kita bertemu dengan